Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, baiklah. Kita akan masuk bab baru iaitu bab 6 persamaan linear bagi subjek matematik tingkatan 1 bersama Cikgu Naziha di sini. Okey, baik. Untuk bab 6 persamaan linear, kita akan pelajari beberapa subtopik iaitu 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kemudian kita akan lihat 6.2 iaitu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan 6.3 iaitu persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Jadi untuk video ini cikgu fokuskan iaitu 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Baik, objektifnya pada akhir pembelajaran murid akan dapat yang pertama, kita perlu tahu mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah. Ingat lagi pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah kita wakilkan dengan huruf kerana kita tak tahu suatu nombor atau suatu nilai itu kita wakilkan dengan huruf atau satu pemboleh ubah. Kemudian kita perlu tahu macam mana nak membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi. Baik, masa bab 5 kamu dah belajar tentang ungkapan algebra. Kalau sebelum ni ungkapan algebra syarat dia mesti ada pemboleh ubah, kemudian ada operasi tambah tolak darab bahagi, kemudian mesti ada nombor. Okey, kalau persamaan linear terang dan nyata bagi tajuk persamaan linear kat sini, kita lihat persamaan linear. Maksudnya kita mesti ada tanda sama dengan di sini, persamaan linear. Kalau bab 7 nanti kita belajar tentang ketaksamaan linear, tak sama, ketaksamaan linear, tanda sama dengan tak sama. Ini ketaksamaan linear, tu beza. Ni persamaan, ni ketaksamaan. Baik, kita nak tengok persamaan linear, apa itu persamaan linear dengan lebih jelas, okey? Baiklah, cikgu nak kamu jelas di sini iaitu apa itu persamaan linear. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, okey, satu pemboleh ubah ingat satu pemboleh ubah. Sebab nanti kita akan belajar dua pemboleh ubah pula. Bila satu pemboleh ubah, bermaksud dia merupakan persamaan linear yang mempunyai sebutan algebra linear dalam satu pemboleh ubah. Masih lagi kita gunakan algebra. Okey, kita tengoklah contoh dia macam mana. Baik, yang ni kena ingat ciri-ciri persamaan ini. Apa itu ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Syarat yang pertama, pemboleh ubah diwakili dengan satu huruf. Mesti hanya ada satu huruf dalam persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sebab dia kata satu pemboleh ubah, maksudnya kena ada satu huruf. Kemudian yang kedua, kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 1. Maksudnya kuasa pemboleh ubah, katakan pemboleh ubah dia X. X sahaja, X kuasa 1 ataupun kita buat X sahaja kan. Dia kalau X kuasa 3, ini salah. Ini bukan persamaan linear satu pemboleh ubah. Sebab ni X kuasa 3, dia dah jadi X darab X darab X. Dah ada 3 kat sini. Dah salah dah sini. Okey, ini bukan syarat untuk persamaan linear. Dia mesti kuasa tertinggi dia 1. Okey. Kemudian mesti terdapat tanda sama dengan ni. Cikgu kata kalau persamaan linear mesti ada tanda sama dengan. Okey, contoh cikgu bagi kat sini. X tambah 5 sama dengan 8. Ini adalah contoh persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kenapa? Yang pertama, dia ada satu pemboleh ubah. Apa dia? Iaitu X. Nampak? Ada satu huruf saja iaitu X. Kemudian syarat kedua, kuasa tertingginya ialah 1. Kenapa X kuasa 1? X sahaja kat sini. Dia tak ada X kuasa 2, X kuasa 4, X kuasa 5, bukan. Kalau ada kuasa-kuasa tu, itu bukan persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey? Syarat yang pertama mesti satu pemboleh ubah atau satu huruf. Syarat yang kedua mesti kuasa tertinggi bagi huruf tu mesti 1. Kemudian yang paling penting, yang ketiga, dia mesti ada tanda kesamaan. Inilah tanda sama dengan ini. Okey, lepas tanda sama dengan, mesti adalah nilai kat sebelah dia ni. Yang ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, ingat 3 syarat ini. Sebab kita nak kena tahu, kenal pasti mana dia persamaan linear satu pemboleh ubah. Baik, kita lihat contoh. Okey, contoh 1. Yang ini cikgu ambil daripada buku teks. Okey. Ini soalan bentuk peperiksaan. Katakan, dia kata terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear.
dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jadi dia bagi soalan A, B, C, D ni, dia suruh tentukan sama ada keempat-empat ini persamaan linear satu pemboleh ubah atau bukan. Baik, yang pertama A. Okey, kita tengok 3x tambah 2 sama dengan 5. Penuhi tak 3 syarat yang tadi? Apa yang pertama? Mesti ada satu pemboleh ubah ataupun mesti ada satu huruf. Okey, atau huruf. Yang ni catatkan nota ni, syarat dia ni. Yang kedua, mesti ada tanda sama dengan. Dan yang ketiga, kuasa tertinggi dia mesti satu. Bagi pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu huruf tu kuasa tertinggi dia mesti 1. Okey, kita tengok ni. 3x tambah 2 sama dengan 5. Baik, x ni kuasa tertinggi dia 1. Betul lah. Okey, satu huruf saja iaitu x. Kemudian ada tanda sama dengan. Betul lah. Jadi 3x tambah 2 sama dengan 5. Ya. Apa dia? Persamaan linear satu pemboleh ubah. Ni tulislah ya persamaan linear satu pemboleh ubah. Kalau cikgu tulis kat sini panjang. Lama video ni, okey? Jadi, yalah penting kita nak tahu dia ada tak 3-3 syarat ni. Baik, B. P tolak 4Q sama dengan 6. Adakah dia persamaan linear satu pemboleh ubah? Tidak. Kenapa tidak? Baik, cuba perhatikan. Sekarang dia ada 2 pemboleh ubah. Kerana ada 2 pemboleh ubah. Okey, syarat dia mesti ada satu sahaja pemboleh ubah. Tapi persamaan B ini dia ada 2 pemboleh ubah. Automatik dia bukanlah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, C. Adakah ini adalah persamaan linear satu pemboleh ubah? Baik, kita perhatikan. Sini K, sini K. Okey, dua-dua K ini masih lagi kuasanya 1. K ada satu pemboleh ubah. Satu huruf saja kan? Masih lagi satu huruf. Jadi dia masih lagi C ni ya kerana dia masih lagi satu pemboleh ubah iaitu K saja. Kalau tadi ni P dan Q, huruf yang berlainan. Baik, D. Adakah D ini adalah persamaan linear satu pemboleh ubah? Baik, kita perhatikan. Ya, betul lah dia ada Y. Oh, satu je huruf Y. Tapi cuba perhatikan kat sini. Y kuasa 2. Dia ada kuasa tertingginya bukan 1. Jadi, bukanlah ataupun kita tuliskan tidak. Tidak. Okey, tuliskan Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1. Bukan ataupun tidak. Bukan kuasa 2. Bukan sorry. Cikgu patutnya tulis bukan Kamu kena ikut mana yang dia tuliskan tu. Okey. Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1. Bukan kerana kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Begitu. Okey, yang ni tadi bukan tidak, bukan Tengok pada soalan dia kata bukan ataupun ya. Okey, bukan kerana ada 2 pemboleh ubah. Okey, jadi kita kena nyatakan sebab apa. Okey, nyata ya atau bukan dan sebabnya apa. Okey, jelas Kena ingat 3 syarat yang tadi cikgu terangkan ini. 1, 2, 3. Okey. Okey, tadi kita dah lihat macam mana nak tentukan persamaan linear satu pemboleh ubah. Sekarang ni kita nak lihat bagaimana nak membentuk persamaan linear satu pemboleh ubah berdasarkan situasi. Okey, dia bagi situasi, kita kena bentukkan persamaan linear pula. Contohnya, bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Baik, dia bagi situasi, satu nombor ditolak. Okey, satu nombor. Nombor tu kita tak tahu kan? Dia kata satu nombor. Kita tak tahu nombor tu apa. Jadi sebab tu penyelesaian dia kata katakan satu nombor yang kita tak tahu kita wakilkan dengan X. Okey, ditolak. Ditolak maksudnya operasi tolak lah. Ditolak dengan 8. Bakinya, kalau kita kata bakinya ni maksudnya tanda sama dengan lah. Sebab itulah kita dapat persamaan linear dekat sini. X tolak 2 sama dengan 8. Maksudnya suatu nombor, katakan nombor yang kita tak tahu tu X, ditolak dengan 8. Bakinya ialah 2. Begitu. Okey?
B. Pek Chin membeli 5 batang pen. Okey, dia beli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang. Buku, sebuah buku RM RM3 ataupun kita tukarkan jadi sen 300 sen. Jumlah wang yang dibayarnya ialah RM7 ataupun 700 sen. Jadi kat sini untuk harga 5 batang pen sama dengan 5 kali Y lah. Sebab dia kata 5 pen, satu pen harga dia sebatang Y. Jadi 5 kali Y, 5Y. Jadi 5Y tambahkan dengan harga untuk buku tulisan, harga dia RM3, kita tukarkan jadi 300 tu 5Y tambah 300 sama dengan 700. Iaitu jumlah. Jumlah ini adalah tanda sama dengan. Tukarkan dalam bentuk tanda sama dengan. Kenapa kita guna sen? Tengok dekat atas sini. Y sen. Jadi sebab tu yang lain-lain kita kena tukar sen juga. Sebab 5 darab Y kan. Y ni dalam unit sen. Itulah 5Y tambah 300. Jumlah wang dia adalah 700 ataupun RM7. Okey? Itu kalau kita bagi situasi buat dalam bentuk persamaan linear satu pemboleh ubah. Baik, untuk contoh 3 ini, soalannya sebaliknya. Yang ini kita bagi persamaan linear. Okey, kamu kena buat ayat dia pula. Okey, tapi dia dah kata dengan X adalah suatu nombor. Sebab tu dia kata penyelesaiannya, nyatakan je lah macam sebut balik. 2 kali X ataupun kita jangan kata X sebab kita tak boleh sebut huruf yang kita nak wakilkan. Ni kita nak buat soalan lah. Macam kita nak buat soalan, kita cakap 2 kali suatu nombor. Okey, suatu nombor kita tak boleh nyatakan sebab dalam persamaan dah kata X. Jadi suatu nombor lah yang kita tak tahu. Ni kan dia kata X ialah suatu nombor. 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5, hasilnya ialah 19. Okey, maksudnya daripada operasi ni, persamaan linear ni, kita buatkan ayat dia. Okey, kita buatkan ayat dia. 2 kali suatu nombor, iaitu X ni, ditambah 5, hasilnya sama dengan lah. Ialah, kalau yang ni, Y tolak 2 sama dengan 8 dengan keadaan, iaitu Y ialah umur Rajis sekarang. Jadi, ayat dia adalah Rajis berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. Maksudnya, okey, umur Rajis sekarang, kita tolak 2, dapat umur dia 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. Okey, yang ini memang susah. Kita kena fikirkan ayat daripada persamaan linear. Tapi kalau macam mudah ni, ini mudah. Soalan A ni mudah. Soalan B ni, kita kena fahamkan. Sebab dia kata Y ialah umur Rajis sekarang. Jadi kita nak tahu umur Rajis yang 2 tahun lepas, kita tolak 2 kan. Itu yang kita dapat 8 tahun. Jadi ayat dia, Rajis berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. Maksudnya, Y tolak 2. Umur sekarang tolak 2, dapat 8. Okey. Itu sahaja untuk subtopik 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi kamu kena tahu bagaimana nak menentukan persamaan linear itu sama ada satu pemboleh ubah ataupun tidak. Yang kedua, tukarkan situasi, jadikan persamaan linear. Kemudian yang ketiga, tukarkan persamaan linear, jadikan situasi. 3 perkara tu kamu kena fahamkan daripada video cikgu ini, okey? Nanti cuba buat latihan, cikgu akan bagi dengan lebih jelas detail latihan mana kena buat. Okey? Itu saja untuk subtopik 6.1. Kita akan sambung subtopik 6.2 pada video yang akan datang. Baik, terima kasih murid-murid. Terima kasih semua. Assalamualaikum.